Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Kita tunggu kawan-kawan korang kejap. Okey. Arigato. Arigato. Cikgu. Alright. Okay. Tak dapat link lagi. Okay. Ada. Clearing game. So I was in 2020 batch, also 21 batch. Also. I exit from 2020. If I don't know what happened, why I exit. Masuk, kita ambil dulu. Okay. Ada yang baru join, baru first time. So kadang-kadang biasalah first time kan. Tak tahu kat mana nak tekan apa semua. Nanti so ada beberapa soalan ni. Dapat juga. Okay. Apa, tak dapat cikgu send. Selamat Hari Guru. Terima kasih Bat. Selamat Hari Guru. Terima kasih Zeti. Ada lagi yang baru masuk ni. Okay, so pagi ni menunjukkan ramai yang tak mandi lagi sebab semua tengah tutup kamera. Ni mesti bangun-bangun tidur terus ada laptop kan. Cuci muka pun saya silap tak tu. Okay, siapa tak cuci muka boleh pergi cuci muka dulu. Siapa yang tak mandi tu, tak buka kamera tu tak mandilah tu. Right. Tak mandi, okay. Is okay is boleh. Right. Mana lagi ni? Manakah yang lain ni? Tak bangun pagi ke? Okay. Right, 34. Baru masuk. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okay, sebelum kita mula, kita nak check dulu. Dengar tak? Suara cikgu okey tak? Clear? Okay. Korang dengar tak suara cikgu? Okay, clear, right.
Uh, right. So siapa yang join pagi ni, terima kasih cikgu ucapkan. So siapa yang tak tahu, pagi ni kita akan, mana tahu kan, mak register je, tiba-tiba tu masuk. So korang pun tak tahu nak belajar apa. So pagi ni kita akan belajar topik wave. Okay, topik wave. So topik ni, kalau form 5 tahun ni, dia belajar chapter 1. Chapter 1, wave. Kalau form 4, KSSM, ini chapter 5. Okay, chapter 5, wave. Apa yang korang belajar sama, tak ada perbezaan. Cuma susunan je. Susunan tu maksudnya dulu topik ni belajar form 5. Sekarang topik ni belajar form 4. So perbezaan dia itu sahaja, konten dia semua sama. Okay. So siapa yang form 4, tapi cikgu dah tulis kat situ KSSM. Sebab cikgu akan buka juga buku teks form 4. Okay, buku teks form 4. So untuk form 4, bahan lain yang korang boleh rujuk adalah buku teks. Okay, selain daripada bahan yang cikgu bagi, boleh guna juga buku teks. Right. Okay. So cikgu dah send 2 bahan. Okay, cikgu ada send 2 bahan. So hopefully korang ada 2 bahan. Satu, simple note. Okay, simple note, nota ringkas. Dia 1 page je. Okay, 1 page, semua bab. Itu nota ringkas. Nombor 2, korang ada macam latihan lah. Okay, yang kita akan discuss hari ni. So sebabkan cikgu buat kelas Sabtu sampai Isnin. So dia sekali je. And kebanyakan korang pun register sekali. Jadi kali ni cikgu bagi terus satu bahan yang sama. Maknanya kalau siapa yang download bahan hari pagi ni, so petang ni dia bahan tu dalam buku yang sama. Okay, dalam buku yang sama. So kita akan buat sikit-sikit lah, maknanya buku tu kita akan buat sikit-sikit. So sampailah habis, siapa yang join semua sampai habis. Okay, cuma hari Isnin, okay, sebelum kita mula, cikgu nak bagi tahu dulu, hari Isnin ada yang tak dapat join kelas pagi. So dia request petang. And then ada juga yang nak join pagi, tak boleh join petang. Jadi apa cikgu decide, hari Isnin cikgu buat 2 sesi. Topik sama topik sama. Bab yang terakhir 5.7 electromagnetic wave, gelombang elektromagnet. So untuk gelombang electromagnetic wave, you can choose, boleh pilih. Siapa nak join pagi, join 9 sampai 10.30. Siapa yang nak join petang, boleh masuk 5 sampai 6.30. Maknanya hari Isnin tu cikgu bagi 2 pilihan. So 2 pilihan. And kalau siapa-siapa macam jenis manalah tahu kan, dah masuk pagi, petang boring, tak ada apa nak buat, rasa nak join lagi, silakanlah. Okay, cikgu akan send kat email dia link kedua-duanya. Maknanya cikgu akan send link, boleh pilih nak masuk pagi ke masuk petang. Okay, cikgu akan state kat situ, ini link pukul 9 pagi, ini link pukul 5 petang. Itu untuk hari Isnin. Okay, so siapa yang join semua, maknanya korang akan join hari ni. Kita ada 2 sesi. Sesi pagi. Petang ni link ke cikgu? Link lain. Link lain. Petang ni nanti lepas habis kelas ni cikgu akan sendkan link petang. Okay, cikgu tak nak send semua sekali sebab nanti takut bila cikgu send macam korang tersalah tekan link. So kita tak nak jadi benda tu. So sebelum kelas bermula, cikgu akan send link. Macam ni, cikgu send link ni tadi malam tadi. Okay, malam tadi. And pagi tadi ada yang baru register juga. Walaupun cikgu dah send malam tadi, dah lewat dah pukul 1 kot, pukul 12.30 cikgu send link dia dekat email. Tapi still ada yang register pagi ni. So cikgu akan hantar lagi sekali lah. Okay. Right. Sebab ada yang register lambat. So kita kena consider dia orang juga. That's why cikgu akan hantar 2 kali. Kadang-kadang pagi pun hantar, malam pun hantar. Cara yang paling baik adalah kalau contoh ada student lagi nak join yang petang, dia masih boleh join. So cikgu akan still boleh hantar link. Okay, Assalamualaikum Nabila. Waalaikumsalam. Alright. So sebelum mula, make sure dengan korang ada alat tulis. Nombor 1. Make sure dengan korang ada bahan cikgu. And form 4, buku teks. Okay. For buku teks. Make sure dengan korang ada buku teks. Okay, buku teks.
Form 4. Kita akan tengok buku teks Form 4 juga lah hari ni Alright. Sekejap, cikgu nak share screen untuk kita mula. Sekejap Kenapa dia tak nak keluar ni Ini salah ni. Physics Form 4. Chapter 3, Chapter 4, okay. Chapter 5. Right. Okay, kalau siapa ada masalah tak dengar ke apa ke, boleh tulis Kadang-kadang internet ni, kadang-kadang cikgu dah ambil internet yang setinggi mungkin boleh diambil. Okay, kejap lagi cikgu akan mutekan semua. Okay. Sebelum tu, mungkin korang boleh tulis dekat komen, dekat bahagian chat tu, siapa yang dah masuk ataupun dah mula belajar bab ni dekat sekolah. Cikgu tulis, komen sikit tengok cikgu nak tahu siapa yang dah masuk bab ni. Sebab cikgu diberitahu ada student dah nak sampai bab akhir dah. Okay, ada student yang dah sampai bab akhir dah masuk light dah. Form 4 masuk topik light. Okay, itu topik yang terakhir. So Form 4 tahun ni ada 6 bab Form 4 tahun lepas, maknanya Form 5 tahun ni hanya ada 5. Okay, kurang lebih sikit lah. Alright, mana cikgu punya buku teks ni? Sekejap buku teks cikgu hilang. Buku teks, jumpa. Okay. Chapter 5. Okay, so cikgu share screen. Wait, mana dia? Gelombang belajar. Okay, ada komen tu. Komen sekejap. Okay, gelombang belajar first. Dah, ada yang dah ni, ramai ni. Okay. Alright. Cikgu cuba jawab chat kejap Ada soalan ni, kita belajar subtopik yang berbeza ke cikgu pagi dengan petang? Ya. Subtopik beza Pagi ni kita akan masuk 5.1. Okay, 5.1 ni benda paling penting. Okay. Paling penting. Okay 5.1 sampai 5.7 okay. Kalau tak okay 5.1, nanti dia blur sikit. 5.2, 5.3, 5.4 dia akan blur sikit. So 5.1 yang kelas kita pagi ni fundamental, benda paling asas untuk wave. Kalau okay pagi, yang follow up petang okay. Alright, so Baik, belum lagi. Khalida not yet. Anas dah. Okay, Nabila dah. Nadia dah. Pavin dah. Gelombang belajar first. Ustaz saya nak ajar gelombang awal-awal. Oh, okay. Right. Oh ya, yeah. Ada sekolah kegravitian lah. Ada yang dah sampai ni. Sebab itulah cikgu buat kelas juga. Mula-mula cikgu ingat nak rehat. Nak rehat, nak buat kuih raya kan. Dia nak raya kan. Nak buat kuih raya. Tapi ada yang kata dah belajar jauh dah dan nak exam. So kita buatlah kelas. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Dia tema keempat. Kalau buku KSSM dia ada tema keempat. Okay, wave and light. Maksudnya nanti wave dengan light ni bawah satu tema lah. Bawah satu tema. Okay. Dia sebenarnya ada kaitan tapi kaitan tu kita cerita kemudian lah. Kita cerita kemudian. Right. Okay. Kalau korang tak tahu, hari ni hari guru, tapi hari ni juga hari cahaya sedunia. Okay, hari cahaya sedunia. So kalau korang nak nampak macam gempak sikit kan, so korang buat wish hari guru dan hari cahaya sedunia. So orang akan nampak macam korang gempak sikit sebab korang tahu. Okay, hari cahaya antarabangsa. Dia punya sambutan hari ni adalah hari cahaya antarabangsa. Okay, so kita nak belajar topik ni, wave. Okay, so cikgu tunjuk sikit. Dia ada 7 subtopik. Macam mana cikgu susun untuk kelas kita minggu ini? Minggu ini cikgu susun macam ni.
Okay. So fundamental ini adalah kelas kita pagi ni. Okay, ni kelas kita pagi ni 9 sampai 10.30 hari Sabtu. Right. Esok cikgu masuk fenomena gelombang yang pertama dan juga damping and resonance. Ini esok pula. Ni petang ni, hari Sabtu 5 sampai 6.30. Okay. Lepas tu hari Ahad pagi, okay, Ahad pagi kita akan masuk yang ni, refraction, Ahad 9 sampai 10.30. Lepas tu kita akan masuk diffraction. Oh, ada orang kat waiting room. Sekejap. Okay. Okay, 9 sampai 10.30. Diffraction dengan interference kita masuk Ahad 5 sampai 6.30. Okay, yang last kali yang cikgu cakap elektromagnet ni, pilih. Okay, pilih nak join mana. Pagi boleh, petang boleh. Cikgu buka dua 9 sampai 10.30, siapa nak join pagi, nak join petang pun boleh. Siapa rasa tak ada kerja, nak join dua-dua, silakan. Sama je. Okay, sama saja. Kontennya sama. So kita buat 3 hari untuk habiskan semua konsep dalam bab ni. Okay. Pertama, siapa yang tak suka matematik, bab ni matematik dia kurang. Kalau ada formula dia sikit saja. Okay. Kita tengok dulu rangkuman daripada 7 topik ni, rangkuman dia secara overall view. Okay, overall view dia this one. Okay, I show you the English one, but cikgu bagi juga MBM. Okay, cikgu bagi dua-dua, so korang boleh print ikut pilihan. Tak payahlah print dua-dua, print salah satu. Just some of you learn this topic in English, ada yang belajar in VM. So cikgu bagi dua option. Alright. Okay, so kita ambil yang pertama dulu. Sekejap cikgu rasa cikgu nak pakai earphone aku. Nak pakai mikrofon. Mungkin mikrofon korang punya lagi clear. Okay. Test. Okay, dengar. Apa yang penting bab ni? Okay, cikgu bagi overall view dia. Dia macam orang panggil tengok summary sebelum mula belajar. Macam korang nak tengok movie, sebelum tengok movie kita buat apa? Ni movie yang tak ada iklan, tak ada apa, tak tahu, kita tengok review. Macam itulah review. Kita review dulu apa yang ada dalam bab ni, barulah kita belajar. Okay. So first, apa yang perlu tahu is wave. Okay, cikgu tulis kat sini. Nanti kita akan terang lebih lanjut, cuma cikgu nak tulis kat sini dulu. So wave ni bertindak sebagai a carrier for energy. So wave ni dia macam pengangkut tenaga, dia pembawa tenaga. Dia boleh membawa tenaga. Okay. A carrier for energy. Okay. So wave is a carrier of energy. So macam mana nak ada wave? Mesti wajib ada vibration baru ada wave. Okay, getaran. Bukan getaran jiwa. Okay, getaran jiwa pun wave juga. Okay, vibration ataupun disturbance. Another word in English is disturbance. Vibration, disturbance, gangguan. Okay. Mesti ada. Contoh, selalu kalau orang cakap gelombang, apa yang korang ingat dalam kepala? Siapa boleh tulis dekat chat? Kalau orang sebut gelombang dalam kepala, apa yang terfikir dalam kepala? Bila cakap wave, apa yang terfikir dalam kepala? Dalam kepala korang. Okay, Nabila kata ombak laut. Yes, ombak laut tu wave. Betul. Okay, orang selalu cakap ombak laut. Ombak laut lah air. Microwave. Microwave. Betul juga. Microwave pun betul juga. Microwave tu adalah, itu yang kita akan belajar nanti. Microwave tu electromagnetic wave. Gelombang elektromagnet. Itu nanti kita akan belajar. Okay. Besar panjang wave. Besar panjang. Laut ke? Air laut Arif, maksudkan air laut besar panjang wave. Okay, so kita cerita contoh air. Selalu orang air je pun, kat rumah korang pun ada air kan. Okay, contoh korang ada, cikgu tak tahulah semua orang ada ke tak.
Tapi cikgu percaya semua orang ada. Semua orang ada baldi. Okay. And letak air dalam baldi. Kolah, yes. Kolah, baldi. Okay, korang letak air dalam tu. So biar je, tak ada siapa kacau. Air tu akan tenang je. Maknanya kat situ tak ada wave. Bila dia ada wave? Bila datang, kalau kata baldi tu tiba-tiba datang, korang like you put your hand, korang kocak-kocak. Okay, that's the disturbance. That's the vibration. Then baru ada wave, baru nampak air tu bergelombang. Okay, contoh yang cakap tadi, laut tadi. Siapa yang kacau laut tu supaya dia jadi ada apa? Nampak dia punya wave tu. Apa yang buat dia ada wave? Angin. Yes, good. Nabila jawab angin, Khalida cakap yes, angin. Kalau tak ada angin, tak adalah wave tu. Okay, sebab tu kalau siapa yang scuba ataupun masuk dalam air, masuk dalam air, menyelam dalam air, mana ada rasa wave? Okay, duduk dalam air tak ada wave. Sebab wave tu, kalau dekat laut tu, wave tu di permukaan. Okay, permukaan. Maknanya dekat atas tu kita nampak wave. Dalam tak ada wave. Dalam kita tak rasa. Kita macam kalau kita masuk dalam tak ada pula ada air tolak bergerak ke tepi. Tak ada. Okay. So itu untuk air. Contoh yang korang nampak. But rupa-rupanya water is not the only one classified as wave. Bukan air je wave. Bukan air je. We have 4. Okay. 4. Okay, so cikgu kalau ada tsunami, orang yang menyelam tak rasa. Kiranya, yes, dia tak berapa nak rasa. Cuma dia akan rasa because tsunami start from vibration daripada like sometimes it's because of volcano eruption, sometimes because earthquake, gempa bumi. So dia akan rasalah that energy daripada gempa bumi, but dia tak rasa yang wave tu. Okay, that's why ada case yang orang pergi, kalau waktu tsunami tu, orang naik boat dekat tengah laut. Kan? Balik-balik tepi pantai, apa hal ni? Dia tahu-tahu tengok, dah hancur dah tsunami. Dia yang kat tengah laut, dia tak tahu pun. Because dia tak rasa that wave. Okay, so balik ke sini. So we have 4 wave. Ni yang cikgu nak, ni penting dia. Okay, sekali lagi cikgu ulang, kita ada berapa wave? Kita ada 4 wave. Okay, berapa wave? 4 wave. So apa 4 wave tu? Apa 4 gelombang tu? We have light wave, cahaya, light wave. Macam hari ni adalah hari cahaya antarabangsa. Okay, light is a wave. Water wave, ni yang korang cakap ni. Water wave, electromagnet. Okay, nanti cikgu akan cerita ni kelas hari Isnin. Electromagnet ni ada 7. Okay, your friend tadi dah sebut salah satu. Tadi contoh dekat chat tu, Khalida tulis microwave. Okay, microwave is electromagnetic wave. Okay, ada lagi radio wave, tu semua electromagnet. Ada 7, nanti cikgu cerita kemudian. And sound wave. Okay, ada 4 light wave, water wave, electromagnet and sound wave. Dalam electromagnet tu ada 7 lah. Okay, tapi dia classified as electromagnet. So kita ada 4 wave, light, water, sound and electromagnet. Contoh macam sekarang ni korang dengar suara cikgu. Suara cikgu pun wave. Okay, suara cikgu pun wave. Because I will not produce any sound if my vocal cord does not vibrate. Tak akan ada suara kalau kita punya kotak suara ni tak bergetar. Kan? Kalau tak bergetar tak ada bunyi terhasil. Okay, tu yang first one yang kita kena faham. So we have 4 wave. Okay, kenapa 4 ni classified as wave? Tu yang kita kena tahu. Apa hal light, water, electromagnet, sound ni orang kata wave? Yang lain bukan wave. So 4 ni wave because, dengar betul ini yang kita akan belajar nanti. Because all of these 4 wave, keempat-empat wave ni can undergo, boleh mengalami, boleh melakukan 4 fenomena. 4 fenomena. Ulang balik. These 4 wave can undergo 4 fenomena. Boleh berlaku 4 fenomena. 4 fenomena. Apa fenomena dia? Itulah yang kita nak belajar. Which is fenomena dia bermula yang ni.
boleh berlaku dari sini tau. Sebenarnya fenomena tu bermula daripada 5.3. Boleh berlaku reflection of wave. Number 1. Number 2, boleh berlaku refraction of wave. Okay, reflect, refract, diffract and interference. Okay, ada 4 fenomena. Okay, so kalau dalam bahasa Melayu, cikgu tunjuk kat sini. Okay. So secara overall view-nya yang kita akan belajar all the 4 wave. Okay, 4 wave, light, water, electromagnet and sound. Bila dia reflect, bila dia refract. Okay, when undergo diffract, and another one when undergo interference. Okay, kalau bahasa Melayunya, kita tunjuk bahasa Melayunya. Okay, so maknanya 4 gelombang boleh dipantulkan. Okay, keempat-empat gelombang boleh dipantulkan. Pantulan. Nombor 2, refraction. Bahasa Melayunya pembiasan. Okay, pembiasan. Nombor 3 adalah pembelauan, diffraction. Nombor 4 sama. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, ejaan je lain sikit. Interference. Okay, interference. Okay, so itu secara overall view dia. So kita akan belajar 4 fenomena tu, and last sekali nanti kita akan belajar electromagnetic wave. Okay, last kali tu electromagnetic wave. So hari ni sebelum boleh faham semua yang cikgu sebut tadi, reflect, refract, diffract, interference. Okay, reflect, pantulan. Refract, pembiasan. Diffract, pembelauan. Interference, interference. Okay. So sebelum boleh tengok 4 fenomena, kita kena faham dulu wave tu. Okay, wave ni ada berapa jenis, apa sifat dia, and yang paling penting untuk hari ni adalah kita nak faham yang bahagian ni. 5 perkara penting tentang gelombang. 5 perkara penting tentang gelombang. 5 important things related to wave. Wavelength. Bahasa Melayu, panjang gelombang. Uyuh. Sini pula. Panjang gelombang. Wavelength, panjang gelombang. Siapa yang dah belajar, cikgu rasa cikgu sekolah korang akan sebut perkataan ni. Lambda, lambda. Okay, lambda tu simbol dia ni. Lambda. So kalau kata cikgu korang sebut lambda, lambda tu maksudnya panjang gelombang lah tu. Okay, panjang gelombang, wavelength. Okay, okay, dia check kat situ. Kan disebut lambda, biasanya semua akan sebut lambda. Okay, wavelength. Period. Okay, period bahasa Melayu tempoh. Okay, tempoh. Tempoh tu masa lah. Okay, tempoh adalah masa. Period. Frekuensi sama, bahasa Melayu, bahasa Inggeris tak ada beza, ejaan sahaja. Bahasa Inggeris pakai Q, bahasa Melayu pakai K. Okay, lepas tu ni pakai CY, bahasa Melayu SI. Lambda also the same in English. Yes, the same because dia macam ni, macam alpha, beta, gamma, kan? Dia sama je BM, BI. Okay, the name lambda is basically the name of this symbol, lambda. L bentuk macam tu. Kan? Macam tu. Lambda. Okay, that's a lambda. Amplitude, bahasa Melayu pun amplitude. Okay. So wavelength, period, frequency and amplitude. Okay, kalau bahasa Melayu, panjang gelombang, tempoh, frekuensi, amplitude. Ada berapa? Ada 4. Cikgu sebut 5. Mana seketul lagi? Seketul lagi ada formula. Seketul lagi ada formula. Yang seketul yang ada formula tu namanya wave speed. Laju gelombang. Laju gelombang. So, sesi pagi ni, apa yang kita nak tengok, kita banyak nak tengok 5 perkara ni. Bagi faham betul-betul. Sebab 5 ni akan diulang dan diulang bila kita belajar konsepnya. Contoh kat sini Contoh kat sini, fenomena reflection. V ni apa? V ni speed. Laju. What happened to the speed of wave before reflect and after reflect? Unchanged. F, what is F? F is frequency. What happened to the wave before reflect and after reflect to the frequency? It is unchanged. What happened to the wavelength before and after? It is unchanged. Apa yang change? Direction change. So
kita boleh hafal yang ni, tapi kita nak faham dulu yang ni. Apa dia perkara ni? Macam mana nak dapat? Macam mana kita nak tengok? Itu yang kita akan belajar pagi ni. So, I always believe and memang proven pun, siapa yang faham 5 perkara ni, belakang selalunya dia kurang bermasalah. Because dia dah really understand how to measure the wavelength, panjang gelombang, how to calculate the speed, macam nak kira laju, macam nak dapat frekuensi, tu kita akan belajar pagi ni. Okey, sesi ni yang belakang akan follow. Sebab korang akan nampak yang lain benda yang sama dia tanya. VF lambda, so you need to understand VF lambda. Okay, so yang ni pun diffraction pun dia tanya VF lambda. So kita akan bagi faham dulu pagi ni VF lambda. Right. So ini secara ringkasnya. Okay, kita belum masuk buku lagi sebab cikgu nak bagi konsepnya dulu. Sebab dekat buku latihan cikgu bagi ni, dekat buku ni, ini memang yang really important part je cikgu letak terus. Which is really important part tu, page pertama korang boleh nampak cikgu dah letak dah siap-siap graf. Okay, kita tak masuk lagi graf ni. Graf ni nanti cikgu cerita. Apa beza dua ni, definition apa tu, sekarang macam nak kira, kita cerita lepas ni. So dalam, okay, bismillah, Nabila tanya, oh dalam semua formula ada lambda, VF lambda, yes. Kalau formula tadi VF lambda. So formula ni, dia punya formula VF lambda. Okay, bukan dalam semua formula, semua fenomena. Reflection, apa jadi pada VF lambda? Okay, refraction, apa jadi pada VF lambda? Okay, diffraction pun sama, apa jadi kepada VF lambda. Okay, fenomena dia. For all phenomena, what happened to the VF lambda? The speed of the wave, the frequency of the wave, the wavelength of the wave. Okay, kita akan tengok kenapa sama, kenapa boleh berubah, itu kita akan tengok. Okay, so yang kat sini cikgu letak yang important thing, sekarang kita akan buat. Sebab nanti akan kita ada soalan juga yang kat sini berkaitan dengan graf ni. So ini kemahiran paling penting, macam mana nak membaca graf ni. Okay, so kita tengok satu dulu buku teks. Okay, setakat ni sebelum cikgu sambung, clear tak? Dapat tak overall view dia? Okay, overall view dia cikgu ulang balik. All the wave starting with vibration or disturbance. Semua gelombang bermula mesti dengan getaran ataupun gangguan. Semua gelombang. Berapa gelombang? 4. Apa 4? Light, water, electromagnet. 3 duduk sekali. And 1 lagi duduk sorang-sorang, sound. Okay, duduk sorang-sorang, sound. And then 4 ni, kenapa 4 ni adalah wave? Because 4 ni boleh buat berapa fenomena? 4 fenomena. Okay, so 4 fenomena. Apa 4 fenomena? Reflect, refract, diffract, and last one, interference. All of the wave, semua boleh buat. Okay, so kita pergi tengok dalam buku teks. Buku teks korang dia letak tu, Philharmonic, Dewan Philharmonic. Okay, so tu untuk sound wave lah. Sound wave nanti kita belajar sekali. Kenapa pula? Okay, korang masih boleh nampak skrin? Okay. So cikgu cerita sikit-sikit. Benda yang cikgu nak cerita sama. Ni kita boleh tengok kat situ. Yang pertama air, yang kedua kompang. Okay, so pertama air tu jatuh. Air tu kacau. Maknanya setitis air tu, the water drop. Okay, that water drop, the object falling, produce a water wave. Okay, and then kompang tu produce sound wave. Sebab apa? Sebab ada vibration. Ketuk tu vibration. Okay. So kita nak tengok ni. So ni apa yang cikgu cerita kat korang tadi. Okay, wave can be produced by oscillating or vibrating system. Okay, so oscillation and vibration. Okay, nanti kita akan cerita ni, no worries. Yang ni cikgu akan tunjukkan video dia. Okay. So, alright. Yang ini, okay, so dia masuk yang pertama kat sini, dia cerita pasal type of wave. Okay, dia cerita pasal type of wave. So, type of wave ni, dia lebih kurang macam yang cikgu cerita kat korang. Nanti cikgu akan tunjuk video dia. No worries, cikgu akan tunjuk video dia. Okay, so type of wave, kalau yang cikgu terang kat korang, kita ada dua. Satu, ulang balik. Satu kita panggil sebagai transverse wave. Gelombang, bahasa Melayunya
adalah gelombang melintang. Sekejap, cikgu tambah ke bawah. Okey ni melintang. Transverse. Okey, membujur. Longitudinal. Okay. So what is the example for longitudinal wave? Satu je. Sound wave. Okay. So what is the example for longitudinal wave? Sound wave. What is the example for transverse wave? Light, water and electromagnet. Cahaya, air dan gelombang elektromagnet. Okay, so beza dia sekejap lagi. Cikgu tunjukkan video, no worries. Okay, ni transverse and longitudinal. Ini contoh gitar. Gitar hasilkan apa? Gitar hasilkan sound. So what type of wave? So type of wave because dia hasilkan sound wave, gelombang bunyi. Okay, apa dia? So longitudinal. Membujur. Okay, membujur, gelombang membujur. Okay, nanti kita akan ceritalah. Ni. Right. So spring slinky ya. Tu spring slinky, cikgu akan tunjukkan spring slinky lepas ni. Okay. So yang ni dia classifiedkan. Ni korang boleh tengok siapa yang ada buku teks, muka surat 175. Okay, buku teks form 4 yang baru. Okay, muka surat 175. Right. Ni nanti kita akan ceritalah mechanical wave apa. Ni sekejap lagi. Okay, ni comparison between transverse and longitudinal. Beza antara transverse dengan longitudinal. Okay, sebenarnya kita cikgu tunjuk dulu apa beza transverse dan longitudinal kat sini. Okay, cikgu dah tunjuk contoh and then boleh bawah ni. Oops, sorry. Okay. So yang transverse can pass through vacuum, boleh lalu vacuum. Sound wave cannot. Okay, tak boleh. Vacuum tu apa? Vacuum tu maksudnya tak ada udara pun tak ada. Okay, tak ada particle, tak ada zarah. There's no particle, meaning vacuum. Tak ada udara, tak ada sebarang zarah, itu kita panggil vacuum. Okay. So sound wave tak boleh. Sound wave dia kena ada medium. Okay, dia kena ada medium. Dia kena ada orang kata apa? Zarah nak pindahkan. Okay, macam sekarang ni. Korang dengar suara cikgu. Sebab yang pertamanya, bila cikgu vibrate, my vocal cord vibrate. So this vibration produce sound wave. So my sound wave will transfer to, kalau ni transfer ke ni lah, kepada mikrofon lah. Okay. So dia bawa apa? Dia bawa tenaga, energy. Okay, dia bawa energy. So my energy daripada suara cikgu ni, energy ni dimasukkan dekat mikrofon, tukar kepada elektrik. Okay, elektrik pun tenaga. So tenaga tu dibawa pula dalam bentuk gelombang. Dalam kes ni kita berkomunikasi sekarang ni guna apa? Kita guna apa, wifi. Siapa yang guna wifi kan? So datang dari mana tu? Tu wifi semua tu gelombang apa? Gelombang micro. Okay, gelombang radio. So that's electromagnetic wave. So dia tukar form from another wave to another wave. Okay, how to make sound in space? In space memang tak ada sound lah. Okay, in space tak ada sound. Contoh, korang belajar gravitation. Okay, we have planets, comet, everything. So kita maknanya contoh lah, we have batu kat atas tu langgar dengan batu lain, meletup. Ada bunyi lah? Tak ada. Dia langgar tapi tak ada bunyi. Tak ada bunyi. Okay. How astronaut communicate through microwave? Dia punya macam speaker lah. Macam apa? Dia kena pakai suit lah. Kalau tak dia orang tak boleh communicate. Dalam kalau dia duduk dalam deck station ISS tu lain lah. Dekat dalam tu dia orang boleh communicate sebab dalam tu ada udara. Kalau tak ada udara mati, dia tak bernafas. Ini I means luar daripada tu. Luar daripada ISS, so tak boleh.
Dia tak boleh bercommunicate. Unless dia pakai topi tu and communicate through wave. Through electromagnetic wave lah. Microwave. Okay, so soalan apa ni? Cikgu tunjuk tengok soalan sekejap Cikgu, kenapa bila dalam air kita tak dengar suara kita? Suara orang lain yang ada dalam air tu juga. Kita tak dengar suara kita. Okay. Alright. Ini satu kesalahan lazim yang orang salah faham. Dengar dengan faham benda berbeza tau. Contoh korang selamkan muka dalam air, cuba bercakap. Ada tak bunyi? Okay. Dengar betul soalan cikgu ada tak bunyi? Masuk dalam air, lepas tu bercakap. Ada bunyi tak? Is there any sound? Yes, there's a sound. Bila bercakap dalam air ada bunyi. Bunyi tu ada, sound tu ada. Tapi bukan tak dengar, tak faham. Beza tau. Bukan tak dengar, dengar ada bunyi tu tapi tak faham. Tak faham orang tu cakap apa. Sebab kita tak boleh bercakap lain. Nanti vibration dia lain. Yes, ada bunyi tapi tak boleh cakap. Yes, ada bunyi tapi tak boleh cakap. Maksudnya kita tak boleh nak bagi orang faham. Okay. Alright. So ada beza kat situ, dengar dengan faham. Kita dengar tak boleh faham orang cakap dalam air. Okay, so beza untuk dua ni juga boleh tunjuk dengan video. So cikgu nak tunjukkan video dia. Okay, supaya korang lagi nampak dengan jelas lah. Tadi ada kawan korang tulis kat situ, slinky spring. Berkaitan slinky spring dengan benda ni. Okay, slinky spring. Sekejap. Okay, so cikgu tunjuk videonya. Yes. Slinky spring. So cikgu cari slinky spring. Yeah, this is the experiment. Okay. Okay. Nampak tak? Korang tak nampak Sekejap. Lupa pula. Mana boleh korang nampak kalau cikgu tak share? Cikgu buka dulu. Alright, so cikgu tanya, nampak tak gambar ada seorang pakai coat and then depan dia ada spring? Komen sikit tengok, nampak tak? Okay, nampak, alright. Okay, nampak orang tu. Depan dia ni adalah slinky spring. Okay, this is slinky spring. So slinky spring is used to show the production of wave. Yang kita cerita tadi, dua type. Transverse and longitudinal. So apa yang dia buat, dia pegang kat sini, cikgu bulat kat sini, dia pegang kat sini, hujung satu lagi dia ikat another end is dia ikat. Okay, dia ikat. Mungkin korang sebab korang tak pergi sekolah sekarang, tapi kalau korang pergi sekolah, surely cikgu korang akan buat sekurang-kurangnya yang ni lah as demonstration, nak tunjuk. So satu spring tu, spring panjang, diikat dekat ujung and then satu lagi dia akan vibrate. Okay, the way you vibrate the spring will produce different type of wave. Okay, dengar sekali lagi, the way you vibrate the spring will produce different type of wave. Okay, kita orang buat cikgu benda ni. Korang buat. Siapa yang buat tu? Bila kau pergi sekolah? Macam mana kau buat? Bagusnya. Sebab tadi korang belajar awal Tadi kata ustaz ajar awal. Okay. Good. So kita tengok tangan dia nanti cikgu tunjukkan. Is like a transverse or a longitudinal wave. Okay, sekali lagi. Padang ni. Sebab nanti dia kacau yang cikgu nak terangkan. Okay. Okay, so kita biar dulu kejap. Now, you might be wondering, is light a transverse? Okay. Ini cikgu conteng So tangan dia gerakkan macam ni. Kiri kanan. Kiri kanan. Okay. So tangan dia ni mewakili kalau bahasa Melayunya getaran zarah. In English we call it as vibration of
particle. Okay, the vibration of particle. Okay, boleh nampak tak warna tu? Kalau tak nampak cikgu tukar. Nampak tak? Ke tulisan tu blur? Siapa yang boleh komen? So cikgu boleh tahu. Nampak Alright, good. So there's a vibration of particle or getaran zarah. Okay, dia vibrate kiri kanan. Okay, vibrate kiri kanan. So where the wave goes? So the wave straight ke depan. So this is the yellow one cuba ni, this is the direction of wave. Okay, sekejap. Siapa yang tak mute tu? Cikgu mute dulu. Alright. So direction of wave, tambah bahasa Inggerisnya propagation. Bahasa Melayu Allahu Akbar. Aduh, tersalah tekan pula. Okay, wave is scalar or vector. Wave is scalar or vector. Oh, okay. Wave is not the quantity. So kita tak boleh nak kata dia scalar or vector. The quantity is macam frequency dia. Okay, frequency of wave is, alamak, cikgu dah tersalah tekan tu. Cikgu tekan save lah. Okay, so tekan save. Macam mana nak buat Kita langkah lah. Buka sekali lagi. Oops. Itu keluar ke? Okay, sekejap. Again. Okay, again sekali lagi. Salah tekan pula. Now, you might be wondering, is light a transfer? Okay, so ni cikgu terangkan balik tadi. Kiri kanan, vibration, and then straight. Cikgu tulis mula wave propagation. Okay, ataupun arah rambatan. Okay, arah rambatan gelombang. Okay, so yang ni getaran. Vibration of particle. Okay, apa yang korang nampak? Dua garisan tu is something like this. So this is the vibration atas bawah, for example, and the wave goes this way. It's like, okay, dia macam tu. Okay, vibration atas bawah. So wave pergi sana. Okay, contoh. Siapa yang pernah pergi stadium? Pergi stadium cakap, oh, buat wave. Okay. So bila dekat stadium kita buat wave, kita dekat tempat duduk tu, we are the particle. Okay, we are the particle. So what do? We just stand up, turun balik. Ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah. We don't move. Kita tak gerak tau. Kita tak gerak. Kita naik atas, turun bawah. So kita vibrate, macam vibrate lah. Naik atas, turun bawah. Naik atas, turun bawah. Tapi kita nampak wave tu akan pusing satu stadium. Okay, siapa ada pengalaman tu? Korang tak nampak ke apa cikgu tengah cerita? Patutlah. Cikgu tak share screen. Cheese. Beria aku cakap seorang-seorang. Okay, nampak tak? Aku cakap seorang-seorang rupanya. Okay, nampak Alright, maksud cikgu macam ni. Kalau dekat stadium, korang macam naik ke atas, turun ke bawah. Okay, korang naik ke atas, turun ke bawah. Naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. Korang nampak wave along. Okay, pusing stadium tu nampak macam wave. Gerak. So, that kind of wave, kita panggil dia transverse wave. Gelombang melintang. Okay, again, transverse wave, gelombang melintang. So, siapa yang ada sifat macam ni? Water, light, and electromagnet. Okay, water, light, and electromagnet. So, dia punya vibration of particle is perpendicular. Okay, perpendicular to the wave propagation. Okay, cikgu ulang sekali lagi. The vibration of particle is perpendicular to the wave propagation. Okay, number one. Okay, arah getaran zarah adalah berserenjang dengan arah rambatan. Boleh tengok dekat nota ringkas lah cikgu tulis. Ni penerangan dia. Okay, and another one. Or a longitudinal wave.
Okay, longitudinal wave. Okay, longitudinal, tengok tangan dia. So the vibration is like this. Cikgu buat dua panah depan belakang ni maksudnya vibration. Okay, this is the vibration of particle, getaran zarah. Vibration of particle. Where's the wave goes? Wave goes ni. Ni direction of wave. So both line is in parallel. Bahasa Melayu, selari. Okay, tu beza dia. Okay, jadi yang ini cikgu korang tengok yang ni, cikgu stop share yang ni, cikgu tunjukkan balik dekat dalam nota. So dekat dalam nota, I put it something like this. This one. Oh, bukan English lah. Okay, this one. Okay. So for transverse wave, the particle vibrate perpendicular. Means particle dia tak gerak tau. Dia hanya gerak atas bawah. Dia particle tu contohnya selalu kalau dalam buku dia akan buat dia ikat ribbon kat sini, ribbon tu tak bergerak. Ribbon tu akan naik atas turun bawah. So that's the particle. The particle vibrates. But the wave goes here. So comparing the vibration and the direction, it is in perpendicular. Okay, dia berada dalam keadaan serenjang. Arah getaran, okay, getaran zarah dan arah rambatan serenjang. Chat tadi jap. Tengok ada yang tulis kat chat. Cikgu Liana terkeluar, dia minta cikgu masukkan dia balik. Oh, okey. Liana terkeluar. Dia ke? Kejap. Okey. Mana ni? Cikgu saya terkeluar nak masuk balik. Okey, kejap Macam mana buat? Dia terkeluar masuk balik. Copy. Okey. Okey, dah dapat tak? Kat waiting room. Okey. Okay, thank you Nurin bagi tahu. Alright. So kita ulang balik. For longitudinal, satu je sound wave. So the vibration macam tengok kat video tadi, the vibration is back and forth, depan dan belakang, okay, back and forth. Okay, and then wave gerak ke depan. So both are in parallel. Okay, dua tu dalam keadaan parallel. So perbezaan ni korang kena ingat. So what is the difference between transverse and longitudinal wave? Apa beza transverse dan longitudinal? Yang ni korang kena ingat. Satu vibrate perpendicular, satu vibrate parallel. So in your textbook, dia letak macam ni. Okay, nampak ni dia suruh seorang pegang ni and fix. Ni pegang jangan gerak. Nampak cik tunjuk tu? Pegang yang gerak. Ni transverse. Transverse melintang. Okay. So tangan dia gerak macam ni. Wave dia ke sana. Tapi ribbon ni hanya akan gerak macam ni, atas bawah. Atas bawah. So the vibration is perpendicular. Okay. Longitudinal, sama macam video tadi. Dia buat apa? Dia vibrate depan belakang and wave ke depan. Okay, wave ke depan. So itu adalah untuk longitudinal. Clear? Okay, clear tak? Mana chat tadi? Hilang dah. Okay, clear tak? Okay, can you see the difference? Dapat tak difference dia? Alright, so Nabila tulis okay, clear, okay, thank you. So baru kita masuk yang penting sikit hari ni. Dapat Itu dia punya fundamental. So you need to understand the fundamental. Okay, so ni sama kalau kita tengok dekat buku dia tulis okay, particle vibrate in the direction perpendicular, sama macam cikgu terangkan. Okay, and then nanti cikgu akan terangkan ni crash and throw. Okay, crash and throw ni crash selalu kita letak atas, throw ni dekat bahagian bawah. Okay, so ni sama yang tadi.
So radio wave, kat sini bila ditulis radio wave is electromagnet. Ini kita akan sentuh hari Isnin. One of electromagnetic spectrum. Okay, itu electromagnetic wave. Light wave and water wave. Okay, longitudinal sama macam nota cikgu cuba tahu, particle vibrate parallel. Okay, so dia ada compression rapat-rapat, and then rarefaction jauh-jauhnya, rarefaction and compression. Okay, so dia vibrate parallel, and contoh dia adalah sound wave. So cikgu dah conclude ni dalam nota ni. Okay, kat bahagian ni. Okay, cikgu dah conclude kan dekat bahagian ni. Right. So hopefully korang clear kat situ. So next one or next part is this. Characteristic of wave. So ni yang cikgu cakap tadi, ini yang paling penting untuk hari ni, untuk pagi ni. The characteristic of wave. Apa 5 karakteristik yang kita akan bincang? Okay, sama macam yang cikgu letak dalam nota, 5 karakteristik tadi is amplitude, period, frequency, wavelength and wave speed. Okay, wavelength and wave speed. Okay, ada yang kata cikgu, yang ni macam mana nak hafal, okay. Cikgu cuba bantu korang, tak payah hafal. Okay, cikgu nak cuba bantu, tak payah nak hafal. Okay. So, kita akan tengok kat sini. Untuk terangkan this characteristic, okay, dia akan selalunya dia akan relate to graph lah. Okay, graph. So, kita akan tengok graph ni. Okay, lepas ni, untuk graph ni cikgu letak macam ni dulu. Okay, baru korang boleh buka buku. Okay, buka buku. Baru kita tengok buku. Kita tengok muka surat 2 ni. Okay, so cikgu frekuensi kat longitudinal wave tu ada yang panjang and ada yang pendek. Yap, frekuensi boleh berubah-ubah. Nanti kita tengok kenapa frekuensi berubah. Okay, dia related. Okay, as I told you ada 5 perkara. Ada 5 perkara. We have amplitude, period, frequency, okay, amplitude, period, frequency, wavelength. Yang cikgu korang selalu sebut lambda, wavelength, lambda, 4. Last sekali wave speed. Wave speed tak boleh dapat dari graph. Wave speed kena kira. So dari graph hanya boleh dapat 4. Amplitude, wave, amplitude, period, frequency, lambda. Okay. So kat sini, ni yang penting. If you have 2 graph representing wave, 2 graph yang menunjukkan gelombang. First different. Okay, cuba tengok dia punya y-axis dengan x-axis, 2 graph. Okay, beza dekat yang mana? X atau y? So beza dekat paksi yang mana? Paksi x atau paksi y? Okay, so y dia is displacement, but x is different. One dia tulis time, another one dia tulis distance. Okay, so if you have displacement time, okay, cikgu tulis ini dulu, displacement time, you can get, okay, kita boleh dapat maklumat related to the wave 3 information. 3. Apa 3 tu? Yang pertama, daripada graph tu kita boleh kira amplitude. Number 1. Number 2, dari graph tu kita boleh kira period. Bahasa Melayu tempoh. Number 3, dari graph tu dah ada period, boleh kira frequency. Okay. Ni tempoh T. So kita boleh kira last frequency 1 over period. Okay. Yang sebelah sini displacement and distance. Tak nak pakai merah sama dengan graph. Pakai purple. Okay. So ni boleh dapat 2. Both graph you can measure amplitude. Both boleh measure amplitude. Tapi yang ni hanya boleh measure lambda. Ataupun tadi kita kata lambda tu bahasa cikgu korang selalu sebut wavelength. Okay, bahasa Melayu panjang gelombang. Okay, displacement time, amplitude, period, frequency. Displacement distance, amplitude, lambda. Okay, displacement time, amplitude, period, frequency. Displacement distance, amplitude and lambda. Okay, so first amplitude. Both boleh kira amplitude. So apa maksud amplitude?
Okay, kita tengok sini. Amplitude tu cikgu tanda macam mana? Tengok ni. Okay, tengok cikgu tanda pakai warna biru. Amplitude ni, Allah Akbar. Okay, so amplitude tegak. Tegak paksi apa? Tegak paksi Y. Paksi Y tulis apa? Paksi Y tulis displacement. Jadi amplitude tu adalah displacement. Okay. Lepas tu kita tengok pula displacement yang mana? Yang paling tinggi. So dia adalah maximum displacement. Bahasa Melayu, sesaran maksima. Okay. Sesaran maksima. Sesaran maksima dari mana? Maximum displacement from this. Maximum displacement from equilibrium position. Okay. Maximum displacement from equilibrium position. Okay, sesaran maksima dari sekejap bahasa Melayu dia tulis apa? Mana buku bahasa Melayu tu? Okey. So sesaran maksima dari kedudukan seimbang. Okay. Okay. Tengok paksi. So contohnya this is amplitude, y-axis is displacement. So that's maximum displacement. Okay, yang ni satu lagi cikgu nak tunjuk, nak tulis. Yang ni korang kena tambah kat sini. Amplitude always related to energy. Dia berkait dengan tenaga. Tenaga. So kalau tinggi, kalau lagi tinggi wave, maknanya lagi dia banyak tenaga. Higher amplitude, higher energy. Okay, higher amplitude, higher energy. Contoh tadi ada yang mula-mula tadi kita check tadi kan, ada kawan korang tulis pasal tsunami. Okay, tsunami. So tsunami apa jadi dekat air? Air tinggi. Macam mana air boleh tinggi? Sebab air tu has a greater energy, dia ada banyak tenaga. So tenaga tu lah dia bawa pergi pantai, langgar bangunan-bangunan runtuh because that water has higher energy. Amplitude related to energy. Okay, so nampak gelombang tinggi, maksudnya air dia ada banyak tenaga. Okay, that's why siapa yang kat pantai timur kan, waktu musim bulan 12 orang panggil apa? Tengkujuh. Musim tengkujuh. Tengkujuh. Tak boleh pergi laut, tak dibenarkan. Siap keluar dekat TV, tak dibenarkan pergi laut. Ada amaran jangan pergi laut. Kenapa? Because during that time, angin kuat. Right? Angin kuat. So then, bila ada angin kuat, apa jadi? Akan ada wave yang lagi tinggi. So the water wave will have higher energy. So kita tak digalakkan pergi ke laut. And even tak boleh mandi pun waktu tu. Okay, so that higher energy. So nanti bila wave tu patah balik tu ditarik dengan kita-kita sekali. That's why kita tak digalakkan. Okay, clear? Alright, number 2, period. Okay, period kita tengok ni T. Okay, T ni kalau kita tengok garisan dia, cikgu tukar colour lain lah. Apa colour menarik sikit lah. Pakailah hijau. Okay, so period. Okay, period here, the line ni represent x-axis. So x-axis is time. So what is period? Period is time. Okay, period is time. Period tu masa. Cuma masa apa? Time for one complete oscillation. Masa untuk satu ayunan lengkap. Okay, masa untuk zarah of the particle, time for the particle. Okay, for one complete oscillation of the particle. Time for one complete oscillation of particle. Masa untuk satu ayunan lengkap zarah. Okay, nanti kita cerita ayunan lengkap tu kita cerita kemudian. Okay, so to time. So kalau nak cari frequency, okay, ni tolong tanda hashtag. Sebab selalu kalau yang SPM, paper tu rajin keluar ni. Yang silibus sekarang lah kan. Rajin keluar ni. What is frequency? What is frequency? What is frequency? Nanti cikgu akan terangkan. So frequency is number of complete
oscillation in 1 second. Okay, bilangan, ada beza Selalunya ramai tertukar antara frekuensi and period. So, be careful. Bilangan ayunan lengkap dalam 1 saat. Okay, bilangan ayunan lengkap dalam 1 saat. Yang atas tadi masa untuk satu ayunan lengkap. Yang ini bilangan ayunan lengkap 1 saat. The number of complete oscillation in 1 second. Nanti kita buat page belakang, korang akan lagi nampak. Okay, wavelength. Boleh tak dapat wavelength daripada diagram 1? Tak boleh. Wavelength kita boleh dapat, kita boleh ukur, we can measure from the second graph, displacement and distance graph. So berapa wavelength dia, you can only measure from displacement and distance. So what is wavelength? Lambda. Lambda tu pun sama, nampak paksi X. So paksi X letak apa? Paksi X dia letak distance, jarak. Okay, distance, jarak. Jadi wavelength apa? Wavelength ni distance lah. Wavelength tu jarak. Okay, distance apa? Distance between two. Ya, bahasa Inggeris dia pakai apa? Ayat yang dia pakai. Two face. Two consecutive point of face. Okay. Salah pula. Distance between two consecutive face. Face ni kadang cikgu cerita pasal face. Okay, face. Right. Okay. Face. Okay, face ni macam ni. Kalau graf yang atas ni, cikgu tunjuk macam ni cikgu tunjuk kat bawah lah. Okay, kalau kita ada graf, face ni maksudnya yang atas ni kita panggil dia sebagai crest. In Malay, puncak. Bawah ni kita panggil throat in English and lembangan in Malay. Okay. Same face tu maksudnya kalau cikgu ada, okay, cikgu nak kira wavelength. Wavelength is from crest to successive crest. Crest sebelah dia. Okay, sebelah dia. Atau cikgu nak ukur macam ni pun boleh. Okay, cikgu nak ukur bawah dengan bawah. Meaning throw to throw. Okay, boleh. Atau, okay, atau last kali. Atau boleh juga ukur macam ni. Okay, tengok betul-betul. One complete wave macam ni. Boleh ukur macam ni juga. Okay, boleh ukur macam ni juga. Okay. Wave speed nanti kita cerita. Okay, wave speed nanti kita cerita. Alright, so setakat ni clear. Yang 4 perkara, cikgu boleh sebut 4. Ada satu lagi, wave speed cikgu tak sebut. Okay, wave speed cikgu tak sebut. Wave speed sekejap lagi kita cerita. Okay, clear yang ni? Kalau clear ni, kita nak masuk page sebelah. Okay, ada 3 cara lah nak ukur wavelength. Yes, ada 3 cara. Yes, ada 3. Suara cikgu pecah. Ya Allah, suara cikgu pecah. Oh, okey. Cikgu baru perasan. Kejap. Suara cikgu pecah yang mana? Sound pelik. Alamak. Dah okey cikgu. Sekarang dah okey. Alright. Nak ulang yang mana? Okey. Ulang yang mana? Part mana? Tak payah. Dah dapat tadi. Dapat? Okey, dapat. Alright. So ada 3 cara. Yang ni pun sama tau. Untuk period pun ada 3 cara. Korang boleh cari ambil daripada crest to crest. You can also measure daripada tengah ni, one complete ni. This is also representing period, time. Or boleh juga kalau ada bawah, boleh juga ambil macam ni. Period juga. So meaning the way you measure period, the way you measure wavelength, lambda, ada 3 cara. Both okay, both boleh. Dapat tak? Okay, kalau nak botol, tanya ibu. Kita tanya ibu. Warna atas. Nak kertas, Allah. Tem-tem ni lah. Kau nak kertas pula.
Tu kat situ. Tu buku oren tu. Kejap ya. Nah. Ni dekat. Okay. Alright. Okay. Sorry gangguan teknikal. Okay, clear tak yang ni? Mana pergi chat ni? Okay, clear? Alright. So kalau clear, kita pergi belakang. Okay. Cikgu bagi 3 graf. Oi, tak keluar. Okay, ada 3 graf. Okay, so first, siapa boleh bagi tahu graf yang ada kat sini? We have 3 graph here. So graf yang ada dekat sini, berapa information boleh ambil? How many information that you can get from this graph? Okay, berapa info yang boleh dapat? Okay, 3. Okay, good. Thank you. Bat, Khalida, tolong jawab. Nabila, Lufan. Okay, 3. Apa 3 tu? Okay, amplitude, period, frequency. Okay, amplitude, period dengan frequency. Okay, so first, semua ni, okay, first semua ni kena tukar cm lah cm unit dia cm senang. cm. So kita bandingkan dia sama cm. Okay, so first, berapa amplitude number 1, berapa amplitude number 2 and berapa amplitude number 3. Okay, so kita buat kat sini je lah. Okay, amplitude. Yang ni cikgu buat warna purple. Yang ni cikgu buat warna biru. Amplitude. Bawah cikgu buat warna merah. Okay, so amplitude yang purple, kita nak cuba jimat masa sikit. So amplitude yang purple 10. Allah, 10 teruknya. Okay, 10 cm. Amplitude nombor 2 5 cm. Amplitude nombor 3 3 cm. Okay, so based on the 3 graph and the amplitude, which one or which diagram has the highest energy? Daripada tiga-tiga ni, mana yang ada, which wave, mana wave yang ada higher energy? Okay, A. Okay, kenapa A? Because A ada higher amplitude. Okay, A because A has higher amplitude. Kalau dia tanya why? Because A has higher amplitude. Okay, so tu higher energy. Now kita kira period. Period. Okay, so macam nak kira period, boleh ambil daripada atas ni, boleh ambil dari tengah, boleh juga ambil dari bawah. Contoh, kalau yang ni cikgu ambil dari atas, dia akan jadi 1 sampai 5. Okay, so 1 sampai 5 which is 4. Kalau ambil dari sini 0 sampai 4, so 4 juga. Kalau kita ambil yang sini 3 sampai 7. Okay, so berapa jawapan dia? 4 juga. So period dia 4 second. That's why I told you, you can take mana-mana. Okay, tengah-tengah pun boleh, atas pun boleh, bawah pun boleh. Okay, for number 2, what will be the period? For diagram 3, what will be the period? Okay, so kita tengok korang punya jawapan. Okay, so diagram 2, what will be the value of the period? And diagram 3, what will be the value of the period? Okay, so number 2, the period will be, kita ambil yang tengah ni senang, 0.5. Yang bawah 0.4. Okay, so soalan cikgu yang seterusnya, mana gelombang yang paling cepat? Paling cepat. Okay, paling cepat. Second sebab kita cerita time second. Bukan 0.40 cm. Cm y axis, x axis time second. Okay, x axis time second. Okay, which one
has the fastest wave? Mana gelombang yang paling laju rasa-rasa? 1, 2, 3. Mana yang laju? Okay, 3. Because 3 to produce one wave, dia hanya ambil 0.4. Okay, 0.4. Cepat je. So, cepat. Okay, kalau yang number 1 tu dia macam, kalau korang boleh tengok tangan cikgu kat skrin ni macam 1, 2, 3. Macam tu, dia lambat. Okay, dia lambat. Kalau yang 0.4 tu sekejap je. 0.4. 0.4. Laju. Okay, so time yang cepat is number 3. Okay, next one yang cikgu nak tunjuk kat sini adalah frequency. Okay, frequency. Macam ni kita nak kira frequency? Okay, you can calculate the frequency by the formula 1/T. Okay, sama juga frequency 1/T. Try calculate for all 3 diagram. Ketiga-tiga diagram. Frequency. So what will be the frequency for the first one? Frequency for the second one. Frequency for the third one. Okay. Alright, so A 0.25, thank you. 1 divided by 4, 0.25. Okay, so yang ini akan dapat 2. Okay, 2. Alright, kita tak bubuh unit lagi. Cikgu tak bubuh unit dia lagi. 2.5. Okay, 1 divided by 4. 2.5 Hertz. Okay, cikgu nak tunjuk unit dulu, unit. Kita tengok betul-betul Actually is 1 divided by 4 second. Okay, 1 divided by 4 second. So the answer, the unit should be 0.25 second negative 1. Okay, second negative 1 also known as Hertz. Hertz, okay. Dikenali juga sebagai Hertz. So sini pun 2 Hertz. Yang bawah ni 2.5 Hertz. Okay. So kita recap balik. What is the meaning of frequency? Apa maksud frequency? Frequency maksud dia number. Cikgu ulang Number of complete oscillation per second. Berapa bahasa mudah bilangan ayunan lengkap dalam satu saat. Okay. So bahasa mudahnya satu saat ada berapa banyak wave. Okay, cikgu ulang Satu saat ada berapa banyak wave. That's meaning of frequency. Okay, satu saat ada berapa banyak wave. Okay, kita tengok graf yang ni. Kat mana satu saat? Okay, 1 second should be here. 1 second. So how many wave in 1 second? Baru ada banyak ni. Belum ada complete wave lagi. Complete wave is this sampai sini. Yang kita kira 4 second tadi. Time for 1 complete. Ni. Time for 1 complete. So 1 complete ambil 4 second. Okay, frequency. How many wave in 1 second? So 1 second baru ada banyak ni. Okay, so banyak tu bermaksud dia baru ada 0.25 wave. Sebab kalau ambil yang sini, ni 0.5 wave. Kalau sampai sini 0.75 wave. Yang ini baru satu wave, 1 complete wave. But in 1 second dia baru ada 0.25 wave, also known as 0.25 Hertz. Okay, cikgu habiskan dulu, sekarang baru kita penerangan yang sama. Okay, kat mana 1 second? 1 second dekat sini. Ada berapa banyak wave in 1 second? So kita ada 1 wave, satu wave, ni satu, ni dikira satu wave. Okay, cikgu buat warna hijau ni satu wave. And then cikgu buat warna purple, wave number 2. So ada berapa wave in 1 second? 2 wave. So berapa hertz? 2 hertz. Okay, yang bawah pula. Mana 1 second dia? 1 second dia kena tambah lagi 0.2. So baru dapat kat sini 1.0 second. So how many wave? 1, 2,
half. Okay, so ni dikira 1 wave, 2 wave, half 2.5. Okay, so cikgu tunjuk overall. Okay, faham tak frekuensi? Okay, okay, apa yang laju ah? Okay, selalu cikgu bagi contoh macam ni. Nyamuk dengan lalat. Okay, so nyamuk dengan lalat, they have wings. So their wing vibrate. Wing dia vibrate. Kan? Wing dia macam tu. Laju. Okay, wing dia vibrate. So bila wing dia vibrate, berapa laju wing dia vibrate? 1 second. Okay. So okay. Yes. Okay, Aziz ada tulis dekat tu. Cikgu kalau macam tu tak payah pakai formula pun boleh kan? Yes, boleh kalau kita faham graf tadi. Kalau macam yang cikgu cerita ni korang faham, so you tak payah pakai formula pun. Kalau faham lah, kalau faham tak payah pakai formula pun. Tengok dulu 1 second ada berapa wave. Itu dia punya ni. Okay. Contohnya kalau korang tengok kepak lalat. Lalat dia 400 Hz. Siapa boleh bagi tahu 400 Hz tu maksudnya apa? Okay, nyamuk 250 Hz. Okay, meaning korang kira satu kepak dia dah 400, 2 800, 3 1200, 4 1600 lalat. Nyamuk kira 1 250. Okay, 2 500. Right. Even in your chapter 2, you do experiment for ticker tape. Pita detik kan, ticker tape. Ticker tape, the vibrator is 50 Hz. Because kita punya power supply yang dia sambung tu, it vibrate 50 Hz. 50 time per second. So vibrator kat ticker tape tu, kita kira satu dia dah 50 kali. Okay, that's the meaning of frequency. Dapat tak? Clear tak frequency? Selalunya frequency yang ramai confuse. The difference between frequency and period. Okay, clear? Cikgu tanya dulu. Alright. So, last one kita tengok apa kaitan dia. Formula tadi, frequency 1 over period. Okay. Okay. Diagram number 1, period dia is really long, 4 second. 4 second. So, diagram number 1 cikgu buat kat atas sikit lah. Okay, diagram number 1, ni diagram number 1, period dia lama, period dia 4 second. So when you have longer period dia lama, frekuensi dia rendah. Okay, frekuensi dia rendah. Maknanya dia lambat, dia vibrate tu lambat, slow je, 4 saat baru dapat satu. Okay, lemah gemalai, slow. Okay, kalau yang bawah ni, dia laju. 0.4. Okay, 0.4. So, frekuensi 1 over period. Because masa dia laju cepat, to get one wave laju, so frekuensi dia higher. Okay, frekuensi dia higher. Okay. So, ini tadi kita dah jawab. Frekuensi pun kita dah kira. Okay, kita nak kira yang bawah ni. Wave speed. Wave speed. Wave speed, cikgu tulis dulu formula. Formula wave speed adalah V speed equals to F times lambda. Okay, speed equals to F times lambda. Okay, cikgu tak nak masuk yang ni dulu. Kita nak masuk chapter 2. Chapter 2 kita belajar speed equals to distance over time. Okay, distance over time. So kalau wave, distance, jarak is represent by lambda. Okay, ingat balik apa maksud lambda tadi? So, korang boleh buka page sebelah. Lambda is distance between two successive phase. Jarak antara dua fasa berturutan. Okay, distance between. So kat situ lambda. So dia punya ni distance adalah lambda. And time period. Time adalah period. Okay. And kita tahu formula for frequency tadi is 1 over period.
So bila tahu 1 over period bermaksud, okay, ni sebenarnya lambda darab 1 per period. So 1 per period tu frekuensi, sebab tu dia jadi lambda darab frekuensi. So dia susun balik formula dia V equals to F lambda. Yang ni boleh salin. Okay, kalau nak tahu kenapa punca dia jadi V, formula dia VF lambda, ni punca dia. Okay. So this question dia bagi tahu if the wavelength of the wave is 10 cm, what is the speed of wave for diagram 1, 2 and 3. Okay, kita cuba buat dengan diagram 1 dulu. Diagram 1, kita warna merah, diagram 1. So V equals to F, diagram number 1, frekuensi dia adalah 0.25. Okay, hertz tadi adalah second negative 1. Lambda dia 10 meter. So bila darab, itu yang dapat 2.5 meter per second. Okay, remember dekat atas cikgu ada tulis second negative 1 equals to hertz. Okay, for diagram 2, I change the color. Contoh kat sini diagram 2, cikgu tak payah tunjuk unit lagi. So V equals to F lambda. F for diagram number 2 is 2 hertz. 2 negative 1. And then lambda is 10 meter. So you get speed dia lagi laju lah. 20 meter per second. So graf yang pertama perlahan sikit. 2.5 meter satu saat. 2.5 meter satu saat. 2.5 meter satu saat. So the distance is shorter and the speed is lower. Okay. And then in diagram 2. Diagram 3. Okay, diagram 3 tak muat pula. Boleh kat atas sikit lah. Diagram 3. V equals to F lambda. So again. So F for diagram 3 is 2.5 second negative 1. Lambda is 10. So lagi laju 25 meter per second. Okay, dapat? Okay, so cikgu tunjuk. So frequency, yes, frequency always related to period, time, tempo. Frequency berkait dengan tempo. Kalau tempo dia lambat, frequency dia rendah. Okay, tempo dia cepat, frequency dia tinggi, high frequency. Okay, clear? Alright. So that's the 5 important things. Okay, tu perkara penting. Okay, dalam korang punya cikgu tunjuk yang dalam textbook, okay? Yang dalam textbook. Okay, cikgu tunjuk dalam textbook. Ini yang kita dah cerita. Okay, so what is wave speed? Wave speed is, macam tadi, speed is distance over time. So distance travel per second. Okay, distance travel per second. Okay, so dekat sini, ini yang cikgu cerita tadi lah. So this is a transverse wave. Gelombang melintang. Vibrate atas bawah, gelombang pergi depan. Yang bawah ni adalah untuk longitudinal. Siapa yang longitudinal? Satu makhluk je yang duduk kat sini, sound wave. Satu makhluk pula, satu wave, sorry. Sound wave. So sound wave, vibration dia depan belakang and wave ke depan. Okay, cuma nak tengok kat sini macam mana ambil wavelength for sound wave. Okay, so for sound wave, wavelength dia ambil from compress. Okay, tengok ni, compress to compress. Oh, boleh juga ambil ni, rarefaction to rarefaction. Ini pun wavelength. Okay, ini pun wavelength. Sama macam atas ni, nak ambil wavelength macam mana? Boleh ambil atas dengan atas, boleh ambil bawah. Yang cikgu ajar tadi boleh ambil tengah. Ada 3 cara. So yang bawah ni ada 2 cara untuk longitudinal ataupun sound wave. Okay, so kat sini ni yang cikgu terangkan tadi, sama je. Okay, ni yang nak korang. Okay, so kita nak ambil ni information yang sama cikgu terang kat korang. Muka surat kalau in your textbook will be 181. Ini sama. So look at the graph. We have displacement time and displacement distance. Berapa maklumat? Ini 3. Ini berapa maklumat? 2. So cikgu dah terangkan tadi and kita dah buat dia punya contoh. Okay. So contoh macam ni. This is the amplitude. So berapa amplitude? Amplitude 3. 3 apa? Tengok unit 3 cm. Okay, berapa period? Period dia 1 complete wave. So 1 complete wave require 0.5 second.
So berapa punya frekuensi? Frekuensi dia 1 second. Kita tengok ada berapa graf. 1 graf, 2 graf, 2 Hz. Okay, next one is displacement and distance. So this is the amplitude, sama 3 cm. Tapi kita tak boleh dapat period. Now we get the wavelength. Wavelength kita boleh ambil dari tengah ni, senang sikit nak kira. So the wavelength lambda is 16 cm. Okay. Dapat? Oh, cikgu laju. Faham kan? Cikgu rasa korang dah clear sikit, so senang. Cikgu tak faham yang nombor 2. Nombor 2 yang mana? Nombor 2 and 3. Nombor 2 and 3. Which one? Which one? Farida, which one? The graph ke? Soalan cikgu. Okay, soalan cikgu yang ni. Okay, sekejap. Ada kawan kita, maksud cikgu ni. Latihan tadi, yang wavelength. Oh, yang ni tak ada wavelength. Yang ni tak ada wavelength. Sebab yang ni kita tak ada soalan, kita tak ada graph displacement and distance. Okay, ni tak ada displacement. Wave speed. Sekejap. Okay, sekejap. Cikgu tengok apa yang sekejap cikgu nak baca daripada yang kat atas, cikgu terlepas sikit ke. Cikgu tak faham nombor 2 dan 3, boleh ulang balik. Graph. Okay, latihan tadi yang wavelength, yang wave speed. Okay, wave speed yang ni, bawah ni. Okay, dia kata if the wavelength of wave is 10 meter. Maknanya untuk semualah, diagram 1, diagram 2, diagram 3 tu, kalau wavelength dia 10 meter. So what will be the speed? So kita kira lah. With the same wavelength, 10 meter, 10 meter, 10 meter. So bila cikgu calculate, diagram 1, the speed is only 2.5. Diagram 2 kat sini, the speed is 20. Diagram 3, speed dia 25. In that case, kenapa speed diagram 3 yang besar? Because dia ada higher frequency. Okay, dapat kali dah? Yang ni kan? Ke yang lain? Okay, alright. So cikgu balik ke buku teks tadi So dekat sini, okay. So figure 5.1, muka surat 181 tu hanya boleh dapat 3 maklumat. Yang 5.19 boleh dapat 2 maklumat sahaja. Okay. Yang ni kita akan cerita petang ni ataupun esok sebab ni kita nak tengok fenomena. Okay, ni ada 2 ripple tank lah dekat sekolah, ada berbeza-beza. Ada yang pakai macam ni, ada yang pakai kena letak kertas. Okay, ada satu lagi dekat sekolah dia kena letak kertas kat bawah. So wave tu akan tunjuk dekat kertas ni. Yang ni canggih sikit. Yang ni dia akan nampak kat depan. Okay, wave tu akan nampak kat depan. So nanti korang akan nampak wave tu macam tu. Okay, kenapa nanti cikgu cerita nanti bila cikgu cerita water wave. Okay, ini pun nanti bila cikgu cerita water wave. Alright. So basically habislah yang ni. Okay, kita cuba buat ni. Okay, kita cuba buat yang formative practice 5.1 ni yang dalam korang punya buku teks. Okay, so this is displacement time. So how many information? 3 information you can get. Amplitude. Another one you can get period. Tempoh. Another one boleh kira frequency. Okay, so kita pun kira berapa amplitude, 3 unit cm. Okay, period 1 complete 0.4. Okay, so 0.4 second. Frequency kalau nak kira boleh 0.4 dapat 2.5 Hz. Tak nak kira boleh kira graf, ada 1 wave, 2 wave tak cukup, kena tambah 1 lagi untuk dapat 1 second. So 2.5. Okay, so figure show a slinky spring. Yang ni yang progressive dengan stationary ni cikgu akan terang petang ni bila kita cerita resonant dengan damping. Okay, resonant dengan damping. Okay, nombor 3, what type of wave yang movement macam ni? This is a longitudinal. Okay, longitudinal wave. Okay, marks X at rarefaction. Okay, rarefaction regangan. Kita ada rarefaction kat sini, rarefaction kat sini, rarefaction kat sini. Yang gelap ni ini compression. This is a compression. Okay, yang tanda ni regangan. Rarefaction. Bahasa Melayu, regangan.
Yang compression ni bahasa Melayu mampatan. Okay, so berapa wavelength? Okay, wavelength cikgu tulis kat sini kita mesti kira from compress to successive compress, sebelah-sebelah. Okay, so compress to compress. So wavelength dia berapa? 5 cm. Sebab yang ini sampai sini lagi 5 cm. Okay. Ini formative 5.1. Okay. Do you get the idea of wave first? Ini penting sebelum masuk fenomena. Cikgu kalau nak dapat wave speed tu kena kait dua graf. Kalau ada dua graf boleh guna graf lah. Kadang-kadang dia bagi ayat je. Ulang balik nombor 2 and 3. Nombor 2 and 3. Mana nombor 2 and 3? Oh, nombor 2 dan 3 compare and contrast progressive tu cikgu akan terangkan petang ni. Nombor 3 ni, this is a longitudinal wave. Okay, for longitudinal wave, dia tanya what is longitudinal wave? What type of wave? Type of wave ada dua. Kalau gambar macam ni, the vibration move parallel. Yang tu longitudinal. Okay, longitudinal. Kalau yang vibration di atas bawah, itu transverse wave. Melintas. Ni longitudinal ni bahasa Melayunya gelombang membujuk. Okay. So membujuk dia memang ada dua kawasan lah, reflection and compression. Yang rapat-rapat ni compression, yang jauh-jauh tu adalah reflection. Okay, reflection. So kalau nak kira wavelength mesti daripada compress to the next compress. Okay, so kita tengok dekat buku balik. Cikgu ambil masa korang sikit boleh ke? Ke korang ada kelas apa-apa? Ada kelas apa ke? Okay. Kalau boleh cikgu sambung ke sikit? Kalau korang okey? Okey cikgu. Okey, alright, cikgu sambung lah. Okey, dekat sini kita buat muka surat 4 ni sikit. Okey, muka surat 4 kita sambung sikit lah. Alright, so diagram show displacement time. Ni yang cikgu terangkan tadi. So bila ada displacement and time, sesaran masa, berapa maklumat boleh cari? 3. Okay, soalan dia tanya what is the velocity. Same thing dengan kalau dia tanya berapa speed lah. So you use a formula V equals to F lambda. Okay, so kita senarai dulu apa yang ada. The wavelength of wave 10 cm. So kita cari wavelength. Dia dah bagi, tak payah cari 10 cm. Yang nak kena cari frequency. Okay, so macam mana nak kira frequency? Nak kira frequency kena tahu period. Dalam kes ni period dia sampai sini 4. So frequency 1/4. 0.25 second negative 1. Ataupun 0.25 hertz. This is the SI unit dia, hertz. So F will be 0.25. Darab dengan 10 lah wavelength. 10 cm. So the unit will be 2.5 cm per second. B. Okay, B. Next one. What does wave carry? Apa yang gelombang bawa? Gelombang bawa energy. Okay. Wave dia bawa energy. Okay, so yang damping ni kita cerita esok. Okay, kita nak cerita yang ni. Okay. One way of showing wave is by using a spring. Okay, guna spring. So kat sini cikgu nak tunjukkan graf dia. Okay, cikgu nak bagi faham dulu. Kalau cikgu buat graf macam ni, okay, ini maksudnya apa tahu? Ini maksudnya dia bermula dari 0 kat tengah. And then dia pergi atas. Atas yang mana? Atas tu P. Lepas tu nanti dia turun balik, dia turun kosong. Lepas tu dia pergi bawah. Bawah ni adalah S. Lepas tu dia balik kosong. Okay, tu kalau dari tengah. Okay, kalau cikgu nak buat graf macam ni. Kalau cikgu ada graf dari atas, turun bawah, pergi sini, naik atas. Ini maksudnya dari P. Dia vibrate turun pergi O, turun bawah dekat S. S patah balik O, O pergi balik P. Okay. Kalau dia ada cikgu buat graf macam ni.
Okay. So siapa boleh cerita gerakan dia for this one? Okay. So what is the starting point of the vibration? Dia bermula dari mana? Nabila, oh okay, boleh Nabila. Boleh. Okay, kalau nak live boleh. Kita nak buat yang ni sikit je, yang ni last. Okay, yang ni last. Okay, so untuk this one, last one. So siapa boleh beritahu dia gerak macam mana? Cikgu, wavelength tu amplitude kali 2 ke? Tak, wavelength kita ambil ke sini. Wavelength ambil ke sini. Yang P dengan Q ni, P dengan Q adalah amplitude. Okay, P dengan Q adalah amplitude. Okay, SOPOS, tahu pun. Betul, S pergi O, pergi P, pergi O, balik pergi S. Alright. So soalan dia, which displacement time graph represent oscillation P pergi S, balik ke O. Okay, P pergi S, balik ke O. Okay, mana graf? P pergi S, balik ke O. Back to O. Okay. P to S to O. This is the last one. Okay, P to S to O. Which one? Okay, look at the graph. P to S to O. Okay, okay, kita tengok salah satu. Kalau kita ambil A ni mula dari atas maksudnya P. Lepas tu pergi O, pergi S, pergi O. Okay, so nampak itu betul lah. Kalau ambil C, ni dari P, dari atas, turun ke tengah, and then turun ke bawah, bawah tu S. Okay, kalau ambil B, P, turun pergi O, turun pergi S, balik pergi O, tapi balik sampai P. Okay, so this is a wavelength. Wavelength pula. Dalam kes ni time kan? So period lah. Period is time for one complete. One complete tu daripada P balik ke P. Okay, so this one is from O, pergi P, pergi O, pergi S, pergi O. So ni pun one complete. Kemudian ambil period time. Okay, so jawapan dia kat sini adalah A. Okay. Alright. So dapat kat situ. Okay, so cikgu stop share dulu. Alright, so as a conclusion, cikgu buat quick conclusion. First, hari ni kita start dengan wave. All wave hanya produce bila you ada vibration, bila you ada disturbance, bila ada gangguan, ada getaran. Ada berapa banyak wave? Ada 4 yang kita akan belajar. Light, water, electromagnet. 3 ni sekali. And another one, satu lagi tu sound wave. Okay, 3 ni kita letak transverse, another one is longitudinal. Okay. Lepas tu, kenapa dia classify as wave? Because it can undergo 4 phenomena. Kita belum tengok fenomena, kita akan tengok fenomena ni bermula petang ni. The first phenomena, reflection. Esok pagi, refraction. Petang esok, diffraction and interference. And last kali kita akan tengok electromagnet. So itu dia punya conclusion, overall view and apa yang kita buat hari ni. So ada 2 graph, korang kena bezakan 2 graph. Displacement time you can get 3 information, displacement distance you can get 2 information. If you want to find speed, you need to know the frequency and the wavelength. Okay, so clear? So hopefully everyone clear. Ada sebarang soalan tak nak tanya? Okay, Hatim, terima kasih sama-sama. Amna, terima kasih. Okay, clear. Alright, thank you. Okay, so do the exercise. Ada sikit lagi exercise kat belakang tu, you can do it. You boleh buat, boleh tengok. Mungkin cikgu akan hantar korang nanti soalan SPM sikit. Pasti boleh tengok sama-sama. Okay, selamat Hari Guru. Terima kasih semua. Okay, terima kasih yang siapa ucap selamat Hari Guru. Terima kasih kerana time. Okay. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Saya nak jawab apa? Cikgu minta nak jawab apa bahasa Cina ni. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, so kita jumpa lagi petang ni kepada yang join pukul 5 sampai 6.30 petang. Bye-bye. Bye cikgu. Thank you cikgu. Welcome. Bye-bye Putri. Selamat Hari Guru cikgu. Selamat Hari Guru. Selamat Guru. Terima kasih. Okay. Bye-bye Putri. Bye-bye. Okay, bye everyone. Bye. Assalamualaikum.